Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigus. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Peng menerima 2 kunjungan hormat di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat pertama daripada mantan pengarah Jabatan Immigration Sarawak Datuk Ken Deben. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melaporkan kepada Premier Sarawak bahawa beliau telah berpindah tugas ke Putrajaya Kuala Lumpur sebagai timbalan Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia berkuat kuasa 7 Februari lepas. Menjadi kebanggaan komuniti Dayak di negeri ini, Datuk Ken merupakan anak Sarawak yang pertama dilantik memegang jawatan itu setelah berkhidmat sebagai pengarah Immigration Sarawak sejak 2016. Bercakap kepada media, beliau memberitahu bahawa Premier Sarawak turut mengambil maktum mengenai beberapa maklumat terkini berkenaan situasi kawalan immigration di Sarawak. Saya datang untuk melapor kepada Yang Berhormat bahawa saya akan menjalankan tugas baharu di Putrajaya. Dalam masa yang sama, saya telah memberi maklumat terkini berkenaan dengan situasi kawalan immigration di Sarawak kepada beliau. Saya memaklumkan bahawa setakat ini kawalan immigration adalah memuaskan, is manageable, dan memberi perkembangan terkini tentang dasar-dasar yang dilaksanakan di Persekutuan dan juga untuk mana yang sesuai dilaksanakan di Sarawak. Hadir sama ialah Timbalan Pengarah Immigration Sarawak Azlan Othman serta beberapa pegawai immigration yang lain. Dalam kunjungan hormat kedua, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Ahli-Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, SPANS. Kunjungan tersebut diketuai Pengerusi SPANS Datuk Dr. Sabariah Putit. Pertemuan lebih kurang sejam itu membincangkan mengenai penambahbaikan tadbir urus perkhidmatan awam Sarawak selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Semasa ditemui media, Datuk Dr. Sabariah berkata pihaknya amat berbesar hati di atas kesudian Premier Sarawak untuk berkongsi idea dan pandangan beliau dalam menggerakkan perkhidmatan awam Sarawak khususnya ke arah ekonomi maju. Kita amat berterima kasihlah dengan YB Premier kerana memberi kita ruang untuk mendengar beliau sendiri, kan. It comes from his heart, on the future of the public service Sarawak, in alignment with PCDS. Every day he have been talking about, the role of public service, how important is the machinery, and how we PSC role can actually look into all this moving forward. And it's interesting for us to hear for ourselves, what YAB has in mind. And of course we are in alignment with his thoughts and how he's moving the Sarawak public service in particular into a new era of transformation, into an advanced economy. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Premier Sarawak kini amat menekankan transformasi perkhidmatan awam Sarawak ke arah yang lebih maju dengan pendigitalan Sarawak. Of course, with digitalizing Sarawak, this is the order of the day. Public service has to heal in that respect too. We are all very blessed to have someone, a leader who is able to bring about that transformation, which we all are also in the Public Service Commission really very proud that we are able to be this part as part of this transformation journey, and we are here to actually uphold his mandate, and we hope together with the Civil Service Sarawak, with our Dynamic State Secretary, we are able to move together to ensure that Sarawak benefited from our new agenda of bringing the transformation of civil service. Dalam masa sama, tegas Datuk Dr. Sabariah, transformasi digital yang dimaksudkan Premier Sarawak sejak 2017 yang lalu sehingga kini sememangnya bergerak walaupun usaha itu memakan masa. We have to understand that this is not kind of playing a magical stick, cakap sekali selalu jadi, kan. Tapi ini memakan masa, ini merupakan satu perjalanan yang pasti. If we are not starting the journey,
We may not be a digitalized Sarawak one day, but there are a lot of solutions that he came up with, innovative solutions that may require the public service to respond. Yeah. Hadir sama ialah Timbalan Pengerusi SPANS Alexander Unia Ambon serta ahli-ahli Suruhanjaya SPANS. Berita seterusnya, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS akan mengemukakan cadangan kepada pihak berkaitan bagi memudahkan proses kemasukan kenderaan di Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan CIQ di sempadan negeri ini. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata antara kawasan sempadan yang diberi tumpuan adalah CIQ antara Malaysia dan Brunei iaitu Sungai Tujuh, Tedungan, Pendaruan dan Mengkalap. Beliau menambah seterusnya CIQ antara Malaysia dan Indonesia iaitu Tebeduk, Biawak dan Lubuk Antu. Yang kita tu telah menerima banyak maklumat membalas daripada operator logistik dan pengangkutan. Dan memanglah kita pun tahu segala isu ini dan hari ini yang ada kaitan dengan custom. Pagi ini kita bagi tahu dengan custom dan hari ini beliau telah melaporkan kepada saya iaitu perubahan yang perlu diadakan. Misalnya kita perlulah menggunakan sistem baru iaitu elektronik ya. Misalnya dengan itu kereta tu identifikasi kenderaan melalui nombor license plate, license plate identification dan juga pemandu dia. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak Dr. Ahmad Taufik Sulaiman di Kuching pada Jumaat. Datuk Seri Lee menambah kementeriannya juga tidak menolak kemungkinan untuk menggunakan sistem baru seperti di Singapura dan Johor. Dalam program berasingan, Datuk Seri Lee memberitahu ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk memahami aspek pendidikan yang dilaksanakan di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska. Menurutnya ini bagi memastikan kesinambungan dan konsisten terhadap proses pembelajaran bagi anak-anak mereka sama ada di Tabika, Taska maupun di rumah. Katanya sokongan berterusan ibu bapa akan dapat membantu mencapai aspirasi negara untuk menyediakan platform awal ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang dan gemilang. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Ernest Goh Kiok Seng yang mewakili beliau dalam Majlis Apresiasi Kanak-kanak Tabika dan Taska Permata Emas Peringkat Parlimen Miri di Miri pada Khamis. Jelasnya lagi, ibu bapa dan ahli keluarga merupakan pengasuh paling penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan sahsiah kanak-kanak. Sementara itu, ibu bapa perlu meningkatkan penglibatan mereka di sekolah bagi membantu warga pendidik melonjakkan prestasi akademik anak-anak mereka. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sabi'i berkata, selain tanggungjawab para guru, ibu bapa turut memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran anak-anak di rumah masing-masing. Katanya perlu diingatkan bukan guru sahaja yang memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran, malah ibu bapa juga berperanan penting di dalam memberi sokongan dan galakan kepada anak-anak. Namun hadapan mak bapak sekalian, anak-anak sekarang tahun depan mak bapak kawan sekali untuk hadir pada majlis macam itu. Pada lelaki-lelaki kita orang ambil cuti sehari sejam pada sampai setengah hari untuk hadir supaya meriah di majlis yang macam kecemerlangan. Majlis tu bukannya sebulan sekali pun setahun sekali. Betul cikgu? Setahun sekali aja. Ambillah peluang untuk sama-sama melihat anak kita berada di atas pentas tu. Beliau berkata demikian semasa Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang dan Hari Kualiti 2022-2023 Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Pisang Selangking pada Khamis. Dalam majlis itu, seramai 68 pelajar sekolah berkenaan menerima Anugerah Pelajar Cemerlang. Rodiah yang juga bekas pelajar di sekolah rendah tersebut menambah, beliau akan terus berbincang dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR supaya kerja-kerja naik taraf sekolah tersebut dapat dipercepatkan.
Laporan berikutnya, kerja-kerja pembinaan bagi sebuah jambatan baharu di Kampung Kude Dunggun akan dilaksanakan bermula pada 20 Februari depan. Projek tersebut dijangka siap pada 6 Ogos 2023 yang merangkumi pakej A dan B. Setiausaha politik kepada Premier Sarawak Abdul Samad Ghani menyaksikan penyerahan surat lantikan kontraktor yang disampaikan oleh penolong jurutera bahagian Kuching, Sahril Matnor kepada kontraktor projek bina baharu Jambatan Kampung Kude Dunggun di Kuching pada Jumaat. Pembinaan jambatan baharu itu telah diluluskan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki, sekaligus menyelesaikan isu berhubung jambatan usang di kampung itu. Difahamkan jambatan baharu itu pembinaannya telah dibahagikan kepada 4 pakej iaitu A, B, C dan D disebabkan kos yang tinggi. Dalam pada itu, pakej A dan B telah direka bentuk dan dinilai oleh Jabatan Kerja Raya JKR yang berukuran 200 meter panjang. Manakala pakej C dan D akan dilaksanakan selepas pakej A dan B disiap dengan panjang yang dianggarkan 150 meter. Sementara itu, Ketua Kampung Kude Dunggun, Philip Cakat, menzahirkan ucapan terima kasih kepada Adun Satok kerana menunaikan janji beliau untuk menaik taraf jambatan itu. Ya, betul-betul beri terima kasih kepada Datuk Haji Ibrahim Baki kena menunaikan janjinya masa pilihan raya dulu. Jadi aku harapkan projek tu akan bersambung-sambung lah. Bukan setakat tu aja. Kami harap benar dengan YB tu lah. Kerana dia janjinya tetap ditunaikannya apa yang dia janji. Beralih ke laporan sukan, skuad Kuching City FC KCFC menerima suntikan tajaan daripada syarikat makanan tambahan Ajim Nutrition Sdn Bhd dalam persiapan menghadapi Liga Super 2023. Majlis menandatangani perjanjian itu disempurnakan di Ibu Pejabat Kuching City FC di Kuching pada Jumaat dengan KCFC diwakili Ketua Pegawai Eksekutif CEO Iswandi Ali Hassan, manakala Ajim Nutrition diwakili CEO-nya Hafiz Kalim. Menurut Presiden KCFC Fazruddin Abdul Rahman, pihaknya amat berbesar hati dengan kesudian syarikat berpangkalan di Selangor itu menaja skuadnya pada musim ini. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan tinggi terima kasihlah kepada AGYM Nutrition Sdn Bhd kerana sudi menjadi sebahagian daripada keluarga Kuching City FC pada season ini dalam kami menghadapi musim tahun 2023. Jadi kita amat berbangga sekali kerana kita tahu AGYM merupakan satu syarikat lokal Malaysia yang merangka formula mereka sendiri dan mengilangkan produk mereka sendiri. Dan kita yakin dengan adanya produk fitness ini, ianya akan dapat memantapkan lagi fitness level player-player kita dalam mengharungi saingan yang sengit dalam Liga Super. Hafiz turut merakamkan terima kasih kepada pihak KCFC kerana memberi peluang kepada syarikatnya untuk menjadi penaja skuad itu. Terima kasih for the opportunity untuk kami AGYM Nutrition untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada keluarga besar Kuching City FC. Kami berharap dengan kerjasama ini akan dapat membantu lagi prestasi dan insyaAllah mungkin akan mendapat kejayaan juga untuk Kuching City FC. Harapan kami sebenarnya adalah untuk sama-sama pergi lebih jauh. Jadi mungkin bukan season ni, tapi kalau tak season ni, season depan lagi pun tak mengapa, tapi mungkin Kuching City pun boleh pergi main sampai ke peringkat Asia. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.